Salam guys, Muaz Malik di sini dan ini adalah Oppo Reno 85G. So Reno 85G ni kita boleh kategorikan dia dalam kategori smartphone mid-range lah, mid-range premium macam tu lah daripada Oppo. Dan korang jangan confuse tau. Oppo Reno 85G ni dia tak sama dengan Oppo Reno 8 series yang dilancarkan sebelum ni. Walaupun nama dia lebih kurang sama lah, tapi dia tak serupa. Dia sebenarnya kategori yang berbeza. Namun walaupun berada dalam kategori mid-range, Oppo Reno 85G ni dia tak terasa macam sebuah smartphone mid-range. Aku rasa benda ni adalah mainly disebabkan dia punya design dia. So overall design dia nipis, lepas tu ringan. And then benda yang paling penting sekali, yang paling obvious yang korang akan nampak adalah dia didatangkan dengan skrin yang curve dekat bahagian hadapan ni. Dan kalau kita dive in dengan lebih mendalam lagi, even spesifikasi skrin dia tu pun memang cukup mewah, memang cukup premium lah. Jadi walaupun pada form factor yang kecil kan, Oppo Reno 85G ni dia dilengkapkan dengan skrin hadapan yang melengkung yang memang besar, iaitu 6.7 inci Full HD Plus 3D Flexible AMOLED dengan kadar refresh rate sehingga 120Hz dan touch sampling rate sehingga 360Hz. Dan kemudian untuk color, dia juga support 100% untuk DCI-P3 dan sRGB color gamut dengan color depth 10-bit tu. Maknanya skrin dia ni mampu untuk paparkan warna yang lebih banyak dan lebih tepat. Untuk brightness, maksimum dia boleh pergi adalah dalam 950 nits. Bagi aku dia tak adalah terlampau tinggi sangat, tapi okey lah untuk dia punya price range dia tu. Dan pada skrin dia ni juga terdapatnya in-display fingerprint scanner yang mampu baca cap jari aku dengan tepat dan pantas lah. Cuma bagi aku kedudukan dia ni macam agak kurang natural lah. Dia macam berada pada bahagian bawah sangat. Kalau diketengahkan sikit, memang cun lah. Kemudian dari segi rekaan, disebabkan Oppo Reno 85G ni dia menggunakan skrin melengkung dekat bahagian hadapan. Lepas tu back panel dia pun ada feature melengkung tu kan. Dan dia ditambah pula dengan dia punya ketebalan yang nipis dan berat yang ringan. Dia membuatkan rasa lebih natural lah bila pegang smartphone ni dekat tangan tu kan. Dan kena pula finishing belakang dia ni pun jenis matte. Memang lagi sedap lah bila gunakan smartphone ni. Untuk pilihan warna pula ada dua yang korang boleh pilih. Satu adalah Midnight Black and warna hitam, and then kemudian satu lagi adalah Sunrise Gold yang macam aku gunakan dalam video ni lah. Untuk Sunrise Gold ni, selain daripada finishing matte dekat bahagian belakang dia ni, dia juga kalau kita fokus betul-betul dekat-dekat kan, memang akan nampak lah dia macam ada macam glitter halus kecil tu kan. Memang ada. Dan kemudian bergantung kepada pantulan angle cahaya tu, warna pada back panel ini memang nampak akan berubah-ubah lah. Dan kemudian pada bahagian belakang juga, korang akan nampak ada dua perkataan. Memang kemas lah. Satu adalah jenama Oppo, dan kemudian dia ada tulis kat situ 108MP portrait camera. So bagi aku untuk Sunrise Gold ni memang cantik, tapi aku berpendapat yang mana aku rasa akan lebih ramai lah orang yang akan go for warna yang Midnight Black tu. Sebab warna Midnight Black tu dia memang nampak lebih stealthy lah, nampak lebih kemas lah di mata aku. Untuk kamera pula, Oppo Reno 85G ni dia dilengkapkan dengan kamera utama 108MP macam aku cakap tadi tu, dan kemudian kamera depth 2MP, kamera micro lens dan kamera selfie 32MP pada bahagian hadapan. Dan yes, Oppo Reno 85G ni adalah merupakan smartphone pertama Oppo yang didatangkan dengan sensor 108MP. Betul memang sebelum ni Oppo tak pernah ada kamera 108MP. Aku check je. Oppo 108MP. Memang betul lah. Oppo Reno 85G ni adalah yang pertama 108MP. Kemudian kalau kau perasan juga, untuk setup kamera ni dia tak ada kamera telefoto, and then kemudian dia tak ada juga kamera ultra wide. Untuk kamera telefoto, bagi aku benda ni tak ada masalah lah, sebab dia dah menggunakan kamera 108MP. So dia orang boleh gunakan crop factor pada sensor 108MP tu. Dan digital zoom dia ni pun bagi aku memang sangat usable lah. Bila korang nak ambil gambar, nak fokus kat mana-mana subjek yang jauh tu kan. Cuma kalau korang nak ambil gambar yang sudut lebar ultra wide, yang itu korang kena ke belakang sikit lah kalau nak ambil gambar. Jadi untuk kamera utama 108MP dia ni, bagi aku performance dia memang sangat baik lah. Jadi dengan megapiksel yang tinggi ni, of course lah korang akan dapat ketajaman gambar yang memang sharp, dan kemudian dari segi dia punya color pun memang very colourful, dan kawalan dynamic range HDR dia pun bagi aku memang sangat tinggi. So turn out gambar akan nampak seimbang lah dari segi dia punya highlight dan shadow dia tu. Dan kemudian dengan bantuan 2MP depth camera tu, portrait mode dia pun bagi aku memang cukup cemerlang lah. So tak kisahlah kalau korang shot dalam situasi yang macam mana pun, potongan dia bagi aku memang sangat kemas, dan implementasi bokeh dia memang cukup creamy. Lepas tu untuk kamera micro lens ni, yang ini aku memang agak surprise lah, sebab dulu feature micro lens ni hanya terdapat pada dia orang punya smartphone flagship, iaitu Oppo Find X3 Pro, dan sekarang feature yang sama dibawakan kepada smartphone mid-range. Betul lah, banyak lah benda yang daripada flagship dia orang bawa kepada smartphone mid-range. So macam screen curve, dulu hanya ada pada flagship Oppo je, sekarang dah ada dekat mid-range. Dan kemudian feature
micro lens ni dulu dekat flagship juga, tapi sekarang dah ada dekat mid-range juga. Jadi dengan micro lens ni korang boleh lah nak ambil gambar yang dekat-dekat, memang betul-betul yelah macam pakai mikroskop. Aku tak tahu sama ada korang akan selalu gunakan kamera ni ke tak. Tapi apa yang aku tahu, bila korang guna je kamera ni, memang korang akan dapat gambar yang sangat unik yang memang tak dapat lah dekat smartphone lain. Kemudian untuk performance bateri pun bagus. Dia punya capacity bateri dia adalah 4800 mAh. Memang tak ada masalah untuk gunakan smartphone ni secara heavy untuk seharian penggunaan. Lepas tu dalam kotak pun dia bagi adapter pengecasan 67 watt Super VOOC yang laju tu. So untuk charging daripada 10 hingga 100% akan ambil masa dalam 40 minit, 42 minit macam tu lah. Dan kemudian untuk spesifikasi dalaman dia pula, dia menggunakan chip daripada Qualcomm, iaitu Qualcomm Snapdragon 695 5G. Kapasiti RAM 8GB. Korang boleh expand lagi menggunakan RAM expansion sehingga 8GB lagi. So total korang akan dapat 16GB. Ada kemudian dia punya internal storage pun besar, 256GB. Dan kemudian dia gunakan color OS 13 untuk dia punya OS dia tu, memang super duper smooth. Dan Oppo juga ada bagi fluency protection lah selama 48 bulan. Kira macam Oppo dia bagi guarantee lah, yang mana smartphone ni dia akan run, OS dia tu akan run smooth, memang optimize selama 4 tahun sepanjang korang gunakan smartphone tu untuk 4 tahun lah. Adakah ini satu claim yang benar? Yang itu aku tak tahu, sebab aku tak boleh nak tilik masa depan. Tapi apa yang aku boleh cakap untuk masa sekarang ni, waktu aku gunakan Oppo Reno 80 5G ni, dia punya kalau OS pada smartphone ni memang super smooth gila lah. Dan untuk dia punya kemampuan chipset dia pun bagi aku memang okey kan. Most of the game yang popular macam PUBG Mobile, Mobile Legends tu semua memang tak ada masalah untuk dimainkan pada smartphone ni. Jadi Oppo Reno 80 5G ni dia dijual pada tanda harga jualan rasmi RM1,799 untuk model 8GB RAM, 256GB internal storage. Dan kalau korang berminat, macam biasa aku akan letakkan link pembelian untuk smartphone ni dalam description box di bawah. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini, untuk Oppo Reno 80 5G ni. Overall aku rasa smartphone ni memang bagus. Dia memang bila gunakan tu dia terasa macam sebuah smartphone flagship. And benda ni of course lah thanks to penggunaan screen curve dekat bahagian hadapan ni. So aku rasa tahun ni memang kita akan nampak lah, memang banyak smartphone mid-range yang akan didatangkan dengan screen yang curve pada bahagian hadapan. Adakah korang kisah dengan penggunaan screen curve ni? Bagi aku untuk tahun 2023 ni, bagi aku dah tak ada masalah dah. Sebab kebanyakan smartphone screen curve yang aku gunakan memang tak ada masalah untuk detect accidental touch. Dia memang takkan benda tu tak berlaku lah. So maksudnya kat sini kebanyakan OS yang ada kat smartphone lain yang untuk screen curve pun memang dah cukup matang lah untuk handle benda tu. So sekarang ni dia kira bergantung kepada korang lah kan, macam mana korang punya taste kan, sama ada korang suka screen flat ke ataupun screen curve. Dia depends pada korang. Sebab dari segi penggunaan memang dah tak ada masalah dah macam dulu. Jadi dah melalut lebih panjang ni guys, patutnya ending ni. Jadi macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.